Tapi apa kata Allah? Dan ada pun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya. Wa amma man khafa maqama rabbih, takut kepada kebesaran Tuhannya, dan wanahan nafs, menahan diri dari hawa, keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya syurgalah tempat tinggalnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang ustazah sayang, mudah-mudahan kita jumpa balik dalam syurga Allah, amin. Apa yang kita sebutkan muslimat dirahmati Allah, yang paling susah dalam hidup ini adalah menahan nafsu sendiri. Betul muslimat? Kita rasa geramnya, ustazah mana acis dia je, kita pun nak juga. Tahan nafsu. Muslimat dirahmati Allah. Patutlah kata Allah ni, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya syurgalah tempat tinggalnya. Cuba photostat dalam otak kita ni muslimat, ayat fa innal jannata hiyal ma'wa. Tak pun bila kita tak faham maksud Quran, bila kita baca jumpa je kalimah jannah, berhentilah sekejap muslimat. Ya Allah, lisan aku tengah sebut kalimah jannah, syurga, nak masuk dalamnya susah ya Allah. Ujian yang aku baru dapat tadi tu ya Allah, kalau aku kuat, aku sabar, jannahlah tempat aku. Muslimat, cuba pujuk setiap kali kita baca Quran. Sebab tu Ustazah Zai selalu kempen, jangan ada hari tanpa Al-Quran. Hari-hari mesti baca Quran. Bila hari-hari mesti baca Quran, paling kurang kita akan jumpa sekali kalimah nar. Siapa nar? Neraka. Aku tak nak dihumban dalam ni ya Allah. Orang yang dihumban dalam neraka, orang yang ikut hawa nafsu dia muslimat. Kita akan jumpa dalam kalimah yang kita baca jannah, ya Allah, aku nak masuk. Sambil lisan kita jannah, tak faham sebelum dan selepasnya ayat, doa dalam hati, ya Allah, mudah-mudahan sabar aku ni bawa ke jannah. Ikhlas aku ni bawa ke jannah. Ya Allah, tadi aku penat beramal, tapi aku sedih orang tak terima kasih ya Allah. Aku beristighfar minta ampun, amalan tu sebenarnya untuk Engkau ya Allah. Bunuhlah rasa sedih ni. Aku buat, aku persembahkan pada Engkau, bukan pada orang lain. Muslimat, dalam kita sebut jannah, minda kita berdoa, hati kita minta yang macam-macam kepada Allah. Ini tujuan kita bertadabbur, supaya apa yang lebur dari hati kita, rasa takabur. Kita hamba muslimat. Kita kalau bertakabur sikit, kalau tak ada aku tak jalanlah semua program kat masjid tu. Itu takabur. Orang tegur sikit, kau siapa nak tegur aku? Aku kan mak, aku kan bapa dalam rumah ni, kau kena ikut cakap aku. Itu takabur. Memang mak ayah tak mesti ikut cakap anak-anak, walaupun anak-anak sampai ada PhD belajar, muslimat dirahmati Allah. Tapi kalau anak-anak tegur, cucu tegur satu perkara, patutnya kita, Tuhan, Engkau hantarkan dia untuk menegur aku. Ini hamba. Sebab Allah takkan turun depan mata kita untuk bercakap, tetapi Allah sudah ada kalamullah, antaranya fa innal jannata hiyal ma'wa. Allah dah jamin orang yang tahan hawa nafsu, pasti tempat tinggalnya yang kekal adalah syurga. Jadi ibu-ibu dirahmati Allah, yang selalu mendakwa pada ustazah, untung orang belajar agama faham. Tak cik, ada ramai orang belajar agama tak amal pun dengan agamanya. Untung ustazah jadi ustazah, faham sikit-sikit baca Quran. Tak juga cik, ada orang yang baca buat bangga di atas dunia sahaja, tak jadi pun pelajaran dalam hidup dia. Saya sebenarnya cemburu dengan orang macam Acik. Mengaku berdosa dulu-dulu, sekarang Acik jadi hamba yang sungguh-sungguh pada Allah. Apa yang Allah suka Acik pergi. Lawan hawa nafsu ni, lawan hawa nafsu. Betul tak muslimat? Sembanglah dengan mereka. Dah tak heran sangat dah orang jual baju ke apa, orang jual, dah tak heran dah muslimat. Yang dia heran kalau tabung biasa berjalan, tabung tu tak berjalan. Mana tabung? Tak ada ke tabung hari ni? Sebab tu muslimat, kita dah nampak perbezaan. Datang pula rasa macam aku je yang bagus. Astaghfirullah, kalau Engkau tak gerakkan aku buat macam ni, aku takkan berbuat. Ya Allah, ampunkan aku. Cepat-cepat, jangan tunggu malam ni nak buat solat taubat, nak himpun segala dosa yang pagi ni dalam solat taubat malam ni. Muslimat, itu bukan taubat. Taubat tu sekarang kita rasa kita berdosa, sekarang kita beristighfar. Ampunkan aku ya Allah. Setan akan lari terpelanting. Moga jalan-jalan ini dapat kita lalui hingga akhlak yang terpuji itu menjadi amalan hidup kita hari ini dan seterusnya. Muslimat, dalam kita bercakap hari ini dan seterusnya, itu menjadi doa. Tapi adakah kita yakin kita akan hidup untuk seterusnya? Mungkin selepas ini muslimat ada di kalangan kita diambil nyawanya oleh Allah.
Jadi hari ini kurang-kurang kita dah berazam untuk jadi baik. Belum sempat buat baik, dah berazam untuk jadi baik. Mati kita dalam azam dan niat itu pun dipandang Allah sebagai baik. Sebab tu duhai hati, sentiasalah berfikir minda kita dan berniat untuk melakukan kebaikan. Kemudian muslimat gunakan masa, rezeki, sehat yang Allah bagi ni untuk terus buat baik. Apa saja kebaikan yang Allah suka. Jangan pernah rasa penat. Maka bila malam, bohonglah kalau kita tak letih. Terbaringlah kita, alhamdulillah Tuhan. Berbanding semalam, hari ni banyak buat benda baik. Fikir lagi besok benda baik apa aku nak buat. Orang yang penat buat baik muslimat takkan sempat buat jahat. Apatah lagi buat jahat. Fikir jahat pun tak sempat. Tak terfikir suami kata pagi tadi jiran sebelah datang umpat awak. Contoh muslimat. Biarlah bang tak larat dah nak fikir pasal dia. Muslimat. Sebab tu mohon kalau ada BFF kita datang, you nak tahu dah apa dia cakap kat you. I tak nak tahulah sebab yang hal kita pun tak habis sembang lagi ni nak sembang hal dia. Tolong blok terus. Tapi kalau kawan kita muslimat berbicara tentang kita, yang Ustazah Zai ajar tadi tu kan, Masya Allah kita ni sembang tentang kita. Mudah-mudahan jadi pahala, jadi ibadah. Jangan sembang hal orang lain muslimat. Lagi-lagi tentang buruk orang lain. Bila kita bicara buruk orang lain, satu hari Allah akan datangkan perkara yang sama pada kita, kita takkan mampu. Faham muslimat? Sebab tu kadang-kadang ada orang yang dihentak dengan ujian, dia tersandar. Dulu aku gelakkan orang tu buat macam ni. Sekarang benda ni jadi pada aku. Allah tak izin kita cakap buruk orang lain. Jadi muslimat dirahmati Allah, berdoalah sungguh-sungguh. Untuk kita doa, jangan hari ni kita rasa kita baik dah, kita lupa untuk doa, berikan aku hidayah, kekalkan aku dalam iman dan ketakwaan kepadamu. Jangan pernah lupa. Dan doakan seluruh kesayangan kita. Kita sayang mereka. Macam mana sayangnya Ustazah Zai kepada orang yang hadir majlis ilmu, terlalu sayang. Kenapa terlalu sayang? Mengatasi segala sayang muslimat. Sebab saya percaya ini satu mujahadah, bersusah payah nak datang. Tapi kita sebenarnya bila keluar dari majlis ilmu sama macam orang tak belajar ilmu. Kesian muslimat. Maka kita pujuklah hati kita. Apa guna yang hari tu ustaz bagi tahu janji Allah macam ni, jannatul ma'wa aku dapat ya Allah. Apa guna? So kita block nafsu kita. Walau keliling kita sedang mengumpat buruk orang lain, kita create satu benda supaya stop cerita tersebut. Boleh ibu-ibu dirahmati Allah, kerana Nabi pernah pegang lidahnya. Kerana ini lidah Nabi ni mulia muslimat, keluar hadis-hadis Nabi. Kerana ini ramai orang berada dalam neraka Allah. Saya sayang. Jadi sebab itu muslimat dirahmati Allah, ilmu dalam kitab Penawar Bagi Hati telah 4 tajuk kita habiskan. Kalau kita amal 4 ni saja, belum habis sampai ke penghujung, insya-Allah. Mudah-mudahan bertemu dalam syurga Allah.